Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Fatin Dayana binti Rashid daripada Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu. Jadi terlebih dahulu terima kasih diucapkan kepada pihak UKM kerana telah menganjurkan pembentangan kolokium ini. Jadi tajuk kajian saya adalah model perumahan wakaf golongan B40 di tanah wakaf menggunakan kaedah build, operate dan transfer BOT. Jadi saya di bawah salian Dr. Razi bin Yaakob dan juga Dr. Hanif bin Mat Ateh. Sejarah telah membuktikan bahawasanya institusi wakaf itu memainkan impak yang besar terhadap ketamadunan umat Islam. Jadi wakaf ini sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mempunyai pelbagai maksud mengikut tujuan ayat itu sendiri. Jadi ulama fiqh bersepakat untuk mentakrifkan wakaf ini dengan al-habs, iaitu menahan, kerana pengertian ini lebih hampir kepada pengertian syarak. Jadi dari sudut istilah syarak, wakaf ini adalah suatu bentuk penyerahan harta sama ada berbentuk kinayah iaitu sindiran ataupun berbentuk soreh secara terang-terangan. Di Malaysia, pengurusan dan pentadbiran tanah wakaf ini diletakkan di bawah MAIN, Majlis Agama Islam Negeri. Jadi MAIN ini merupakan pemegang amanah tunggal kepada semua harta-harta wakaf. Jadi untuk membantu urusan pentadbiran dan pengurusan harta wakaf, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan penubuhan jawhar Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji pada Mac 2004 oleh mantan Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi. Jadi matlamat dan fungsi jawhar ini adalah tidak lain dan tidak bukan khusus untuk wakaf dalam memelihara ataupun memastikan hartanah wakaf itu benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat Islam khususnya dalam merancang untuk memajukan harta wakaf dengan baik dan di samping memastikan untuk pahala pewakaf itu terus-terusan mengalir. Jadi pada 23 Julai 2008 pula tertubuh pula Yayasan Wakaf Malaysia iaitu anak kepada syarikat Jawhar. Manakala B40 pula adalah pengkelasan isi rumah yang berpendapatan 40% terendah daripada kalangan rakyat Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia yang diketuai oleh Datuk Seri Dr. Muhammad Uzzi Mahidin, berdasarkan survey pendapatan isi rumah HIS, jadi garis atau kelas pendapatan isi rumah ini terbahagi kepada 3 kumpulan iaitu B40, M40 dan T20. Jadi dalam kajian ini hanyalah berfokuskan tentang B40. B40 ini pula terbahagi kepada 4 bahagian iaitu 4 kategori iaitu B1 di antara golongan isi rumah yang mempunyai pendapatan kosong sehingga 2,500, B2 2501 sehingga 3169 dan B3 iaitu 3170 sehingga 3969 dan B4 pula di antara 3970 sehingga 4849. Jadi untuk BOT pula adalah singkatan daripada bahasa Inggeris yang merupakan istilah untuk build, operate dan transfer. Jadi konsep BOT ini disimpulkan sebagai bangun iaitu membina dan menilai projek, operasi, mengurus dan menjalankan projek dan transfer mengembalikan projek tersebut kepada pihak yang telah diberi kuasa pada akhir tempoh. Jadi ringkasnya BOT ini adalah skim pembiayaan yang diamanahkan oleh pihak pemerintah kepada syarikat swasta untuk menubuhkan projek tertentu menggunakan perbelanjaan syarikat itu sendiri. Jadi syarikat tersebut tetap mendapat manfaat dan keuntungan. Dan tanggungjawab untuk mengendalikan dan menguruskan projek adalah ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Berdasarkan statistik, berkata Datuk Haji Anan yang merupakan Ketua Pengarah Jawhar pada ketika itu, Malaysia mempunyai kira-kira 11,091 hektar tanah wakaf yang bernilai anggaran RM1.1 bilion. Namun yang dibangunkan hanya 0.72% dan bakinya masih lagi terbiar. Jadi statistik ini saya nyatakan di sini. Walau bagaimanapun menurut Rohayati Husin, tanah-tanah wakaf ini kedudukannya ia berselerak dan kebanyakannya adalah di kawasan yang terpencil di mana ia menyukarkan untuk sesuatu pembangunan itu dijalankan. Manakala menurut Dawiyatul Hasanah tahun 2017,
Wujudnya faktor yang menyebabkan kekangan dalam membangunkan tanah wakaf ini adalah disebabkan oleh kekurangan dana, di mana dana ini merupakan aset yang terpenting dalam sesuatu pembangunan hartanah. Jadi, ketidakcukupan dana itu akan membantutkan proses pembinaan yang telah dirancang. Seterusnya, faktor kepincangan data seperti kegagalan menyimpan data dengan baik. Hal ini juga menyukarkan untuk pembangunan tanah wakaf. Situasi ini berlaku kerana sistem wakaf yang lama hanya melibatkan kodi dan penghulu sahaja sebagai pemegang amanah tanah wakaf. Jadi, apabila mutawali ini telah pun meninggal dunia, berlakulah masalah kepada rekod, seperti rekod tidak lengkap ataupun tidak mempunyai sebarang rekod. Jadi kesan daripada situasi ini sebenarnya menjadi satu isu sehingga ke hari ini apabila ada pewaris individu yang berwakaf datang kembali untuk menuntut harta yang telah diwakafkan oleh nenek moyang mereka. Jadi pihak main tidak boleh membuat apa-apa sebab tiada maklumat tentang tanah wakaf tersebut. Jadi berlakulah pencerobohan ke atas tanah wakaf yang telah mereka dakwa tanah tersebut sebenarnya milik mereka. Jadi sebenarnya pengurusan wakaf juga akan mengalami cabaran berlakunya kekurangan kaki tangan tenaga yang mahir dalam bidang perancangan dan pembangunan hartanah. Dan wakaf pula mempunyai pelbagai enakmen. Jadi terdapat beberapa negeri yang mempunyai enakmen wakaf yang khusus. Contohnya seperti Selangor, Melaka, Perak dan Negeri Sembilan. Tapi ada juga negeri-negeri yang masih menggunakan enakmen pentadbiran negeri masing-masing. Jadi perkara ini sebenarnya pusat wakaf berdepan dengan masalah pentadbiran yang tidak seragam untuk semua negeri. Datuk Rosdi Arifin yang merupakan pengasas Armada Anggun katanya hanya 39.9% sahaja Bumiputera yang mampu memiliki perumahan mampu milik, dan faktornya adalah disebabkan oleh pendahuluan yang tinggi dan juga caj tambahan yang mahal dikenakan pada awal pembelian. Jadi sebenarnya masih ada inisiatif kerajaan untuk golongan B40 seperti Rumah Mawib, Rumah Prima, Rumah Selangorku, tapi sebenarnya rumah-rumah ini masih tidak mencukupi kerana faktor peningkatan penduduk. Dan menurut Nabihah juga, faktor kenaikan perumahan yang terlalu tinggi membebankan golongan B40 ini untuk membeli rumah. Kerana golongan B40 ini sukar untuk mendapat kelulusan pinjaman perumahan dan mereka tidak mampu untuk menanggung kos pembelian rumah yang tersangat tinggi, dan faktor peningkatan kadar urbanisasi juga wujud ketidakcukupan dalam penawaran rumah kos rendah dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan harga rumah. Jadi seterusnya menurut HIS tahun 2014, 15.9% isi rumah B40 yang tidak memiliki rumah. Hal ini disebabkan oleh harga perumahan yang meningkat daripada tahun 2009 hingga ke tahun 2012. Jadi jelaslah bahawa rumah untuk golongan B40 ini masih tidak mencukupi. Jadi menjawab persoalan di dalam mesyuarat Dewan Selangor, YB Ganpeni berkata sehingga kini tiada pun pemaju yang tampil dengan cadangan yang berkonsepkan BOT. Jadi BOT ini sebenarnya adalah projek yang berjaya di Malaysia kerana ia dapat menyelesaikan isu kekurangan dana tadi. Contoh di antara produk yang berjaya di Malaysia ialah di sebelah kiri itu Menara Majokso di Pulau Pinang dan di bawah itu adalah Menara Imarah Mawib di Kuala Lumpur. Kos Menara Majokso ini sekitar 33 juta dan kos Menara Imarah Mawib ialah 151 juta, dan Mawib ini antara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan Lembaga Tabung Haji. Majokso pula di antara Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAIM dengan ACPB, Amanah Capital Partner Berhad. Jadi saya ringkaskan untuk soalan dan objektif kajian. Yang pertama, apakah bentuk pembinaan yang dijalankan di atas tanah wakaf? Yang kedua, bagaimanakah konsep pelaksanaan kaedah BOT yang dijalankan pada pembangunan perumahan tanah wakaf? Yang ketiga, bagaimanakah model pembangunan perumahan tanah wakaf dapat dilaksanakan melalui kaedah BOT? Untuk objektifnya, untuk kita mengenal pasti bentuk pembinaan yang dijalankan di atas tanah wakaf. Yang kedua, untuk mencerakinkan konsep pelaksanaan kaedah BOT yang dijalankan pada pembangunan tanah wakaf. Jadi yang ketiga, untuk menganalisis model pembangunan perumahan tanah wakaf dapat dilaksanakan menerusi kaedah BOT. Jadi kajian ini penting kepada Majlis Agama Islam Negeri MAIN kerana berlaku keciciran dari sudut kajian
dalam konteks perumahan B40 menggunakan kaedah BOT ini, di mana perkara ini wajar untuk diaplikasikan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi jika laluan ini tidak diperkasakan, maka kebejatan pembangunan tanah wakaf akan terus berlaku. Dan penting juga supaya memastikan pahala amal jariah kepada pewakaf juga akan terus mengalir berpanjangan. Yang kedua, kepada pemajuan tanah, kerana kajian ini akan membuka satu ruang baru ataupun satu sisi yang baru, kerana kebiasaannya pemaju tidak terfikir untuk membuat projek ke arah ini. Dan yang terakhir, kepada penyelidik, di mana untuk menambah penjelasan dan memperkemaskan sesuatu kaedah dalam menyediakan modul tertentu untuk membantu dalam pembangunan tanah wakaf, yang di mana mungkin kajian penyelidik sebelum ini belum lengkap. Jadi hasil tinjauan saya telah melimitasikan kajian ini kepada tanah wakaf yang berada di bawah Majlis Agama Islam Maidam Terengganu dan juga tanah wakaf di kawasan Terengganu. Dan fokusnya hanya kepada yang golongan berpendapatan B40 dan hanya bertumpu kepada konsep BOT sahaja. Jadi masa mencemburui saya skip bahagian ini kerana saya telah menerangkan apa maksud golongan B40, perumahan wakaf dan BOT pada awal tadi. Jadi saya telah kelompokkan sorotan literatur saya mengikut tema. Jadi kajian yang bertemakan pembangunan tanah wakaf, antaranya Megat Ghazali, Rohayati Hussein dan Nazir Yaakob. Kajian ini melibatkan pembangunan tanah wakaf dan isu-isu yang berkaitan di tanah wakaf. Jadi walau bagaimanapun ketiga-tiga kajian ini tidak memberi fokus kepada kaedah BOT. Jadi keduanya kajian yang bertemakan kepada perumahan golongan B40 menurut Nur Malina Malik, Farhana Suhaimi, Rosliana Muhammad dan lagi Nur Nabihah, Siva Chamhuri dan lain-lain lagi. Katanya faktor pendapatan, harga dan jenis rumah adalah faktor yang mempengaruhi isi rumah B40 ini untuk memiliki rumah. Jadi walau bagaimanapun kajian ini tidak memberi tumpuan terhadap pembangunan tanah wakaf. Ketiga ialah kajian yang bertemakan kaedah BOT menurut Rozia Markum, Syed Hai Zulkifli, Azman Muhammad Noor, Nur Liza Muhammad Nuruddin, Hadi Adha, Anis Sazura. Faktor yang menyumbang kepada kejayaan BOT ini adalah kerangka dasar yang kukuh, sokongan pemerintah, penaja yang bertanggungjawab dan perjanjian yang adil. Jadi seperti saya nyatakan tadi, projek di Malaysia adalah Menara Majokso berjaya dilakukan di Pulau Pinang dan juga Menara Mawid di Segitiga Emas, KLCC dan Bukit Bintang. Jadi walau bagaimanapun kajian ini tidak memberi fokus tentang perumahan golongan B40. Seterusnya saya akan ringkaskan metodologi kajian. Kajian ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan reka bentuk kajian tinjauan. Jadi pengumpulan data menggunakan dokumen iaitu peta, rekod, bahagian wakaf Maidam dan juga minit mesyuarat, dan pemerhatian yang bahawasanya saya akan membuat lawatan ke atas tanah wakaf untuk tinjau mana tanah yang berpotensi untuk dibuat perumahan. Dan saya juga akan menemubual beberapa informan iaitu yang melibatkan pakar bidang dan juga tidak pakar. Jadi akan menggunakan tembual yang tidak separa berstruktur. Dan juga akan menemubual 12 orang peserta kajian berdasarkan kepada ketepuan data yang diperolehi, dan akan menganalisis menggunakan penelitian in vivo dan akan melaporkan dalam bentuk induktif. Ini merupakan rujukan sementara saya. Jadi sebagai lampiran, saya telah ke lapangan untuk menemubual informan kajian bersama dengan kedua supervisor saya. Jadi yang pertamanya kita ke Menara Majokso untuk menemubual pegawai dalam Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang berkenaan dengan harta wakaf, dan juga ke pejabat wakaf Pulau Pinang. Jadi sebelum saya akhiri, di belakang saya itu adalah Menara Majokso, iaitu menara yang dibina menggunakan kaedah BOT tadi. Jadi sekian saya daripada saya, mohon maaf di atas keterlanjuran bicara. Sekian, terima kasih.